Okey, cikgu boleh mulalah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Sebelum tu, cikgu nak minta semua murid sediakan buku sains awak. Buku teks, buku aktiviti dan buku tulis nota awak. Ambil buku aktiviti. Dan selepas ni cikgu akan mute-kan ya. Cikgu akan off-kan awak punya mic semua. Cikgu nak mula kelas kita. Cikgu minta kamu semua mute-kan lah. Kalau tak, cikgu yang mute-kan. Okey, seperti yang kamu sedia maklum, kelas sains kita pada hari ini adalah berkenaan dengan tajuk dalam buku teks kita adalah iaitu unit yang terakhir tajuk yang terakhir dalam buku teks sains tahun 3 iaitu unit 10 mesin. Okay, kejap cikgu akan tunjukkan. Ini buku teks yang cikgu dah download. Okay, hari ini unit 10 mesin. Kalau siapa yang dah ada buku teks depan dia tu, kalau ada yang boleh guna dah download daripada internet, boleh guna yang downloadnya. Sila buka pada muka surat 127. Jadi kalau kamu lihat muka surat 127 ni, murid yang bernama Lim bersama ayah dia sedang melihat satu crane. Lihat menggunakan teropong ataupun dalam bahasa sains ni binocular. Ayah apa yang bergerak itu? Oh, itu crane yang sedang mengangkat bahan binaan. Cikgu rasa kamu semua mesti pernah lihat kan crane ni. Berdekatan dengan kawasan perumahan kita pun ada. Sekarang ni banyak pembinaan apartmen, kondominium. Cikgu ni. Minta siapa yang baru masuk ataupun yang lain-lain tu tolong off-kan suara dulu ya. Off-kan mic. Okay, cikgu sambung lagi. Kita lihat muka surat 127. Cikgu buka apa tadi? Buku teks, muka surat 127. Okey. Dokak. Cikgu dokak. Okey, ni Lim dan ayah dia sedang berbual di anjing rumah mereka. Okay. Jadi Lim menggunakan binocular meneropong satu kawasan pembinaan.
Jadi alat yang berwarna kuning tu dipanggil crane. Okay. Jadi pertanyaan Lim kepada ayahnya iaitu bagaimana crane itu mengangkat bahan binaan. Dan hari ini kita akan belajar tentang apakah objek yang digunakan oleh crane itu yang untuk mengangkat bahan binaan tersebut. Jadi ayah dia menjawab, itu mengangkat bahan binaan dengan bantuan takal. Tolong 390. Eh? 19. Bukan macam takal. Ini takal ya. Orang ni. Yang dalam gambar berbentuk oval ni. Ada dua takal. Orang nanti kata tolong. Apa benda? Soalan ni di mana kamu boleh melihat takal selain situasi di atas? Kat mana kita boleh lihat? Jangan sing. Di mana kita boleh lihat takal ni selain ada pada crane? Okey. Apa tu? Straight. Sekejap ya, masih lagi ramai yang mau masuk. Cikgu minta tolong ya, tolong offkan mic dulu. Masuk. Okey. Mana yang belum masuk? Tak connected pun. Tolong offkan mic, kalau tak cikgu off. Bluetoothnya tak connect ke benarkan benda pun. Okay, sekarang kita sambung ya. Kita lihat muka surat 120. Kenapa ada connection? Katanya ada. Tanya Lim ni tak? Ada persen lagi. Okay, tajuk kita hari ini iaitu takal. Ya, ada. Surat 128. Kita lihat gambar yang pertama yang atas. Apakah dia? Kata kabel ya. Kat mana kamu pernah lihat kereta kabel? Apa yang pernah naik kereta kabel? Tak pernah. Cakap kumulator lah. Okey. Kalau siapa yang pernah naik kabel, Saya dengar cik mak. setahu cikgu kereta kabel ni satu di Genting, di Highland, dan satu lagi di Langkawi. Langkawi. Yang kacau. Banyak. Tengok arah adik ikut lah. Okey, jadi kereta ni lah salah satu contoh kenderaan yang menggunakan takal. Takal. Jadi apakah itu takal? Sila lihat muka surat 128. Takal ialah satu contoh mesin ringkas yang memudahkan beban diangkat ke atas dengan menggunakan daya yang kecil. Lagi cikgu ulang ya. Takal ialah satu contoh mesin ringkas yang memudahkan beban diangkat ke atas dengan menggunakan daya yang kecil. Daya ni iaitu kekuatan lah. Perlukan Okey lah. kekuatan yang banyak. Ketek. Dan ini dengan ayah dia ya. Dia akan naik kereta kebal.
Mak. Sekarang kita lihat bahagian takal. Bahagian takal tetap. Lihat gambar raja. Di situ ada beban. Dan pada takal tu, bahagian dia iaitu alur, di mana di bahagian alur tu terletak tali. Ada roda di kanan dulu dan ganda. Ganda ni iaitu bahagian ni macam satu batang kayu di dalam roda tersebut. Ganda ni lah yang boleh menyebabkan roda satu berpusing. Pergi lah mandi. Semua Lagi mesti dia nak. tolong sila offkan mic anda. Kita jaga sendirilah. Sorang-sorang. Kalau nak balas, kalau nak jawab pun dalam chat saja. Type dalam chat saja. Okey, cikgu akan offkan sorang-sorang dulu. Bila offkan anda punya mic ya. Nak dengar tekan ada lagi? Masih lagi dengar suara? Oh, ada lagi. Okey, terima kasih. Cikgu dah off semua ya. Ulang sekali lagi ya. Sila sediakan kamu punya buku teks. Satu lagi yang on ni. Sila offkan mic anda. Adilah, off lah. Dia on. Cikgu dah off kan, kenapalah kamu on lagi? Okay, offkan mic ya. Okey, terima kasih. Bagi yang baru masuk, sila lihat buku teks awak pada muka surat 127 dan juga 128. Hari ini kita belajar tajuk baru, unit 10 mesin. Ada lagi yang on ni. Ha? Cikgu suruh benda, mikrofon off. Off ni. Tolong off mic puan. Off dia. Okey, cikgu sambung ya. Sekali lagi, bagi yang siapa baru masuk, hari ini kita belajar tajuk mesin, di mana dalam tajuk mesin ni untuk tahun 3 kita belajar tentang takal. Apa itu takal? Selalu digunakan pada jentera crane.
daripada muka surat 127. Dan muka surat 128. Okay. Selain itu, takal juga digunakan pada kereta kabel. Yang kamu, siapa yang pernah naik tu, beruntunglah. Mesti nak naik lagi kan. Di Malaysia ni yang cikgu tahu ada 2 tempat je yang ada kereta kabel, iaitu di Genting Highland dan juga di Langkawi. Di mana di Langkawi tu antara kereta kabel terpanjang, landasan kereta kabel terpanjang di dunia ke tak silap cikgu lah. Okey, cikgu sambung ya. Dan lagi cikgu terangkan apakah itu takal. Lihat muka surat 128. Takal ialah satu contoh mesin ringkas yang memudahkan beban diangkat ke atas dengan menggunakan daya yang kecil. Ya, kadang-kadang tak adalah diangkat ke atas pun. Tapi mula-mula diangkat ke atas lah, kemudian dibawa dan dia bergerak. Okay, sila lihat gambar seterusnya yang bahagian takal tetap ni. Okay, dalam gambar tu, takal ni bentuk dia macam roda. Dia macam roda bentuk ni. Dalam gambar tu. Okay, beban diangkat ke atas di mana kemudian takal di situ ada bahagian dia dipanggil alur. Di mana alur ni adalah diletakkan tali dan di kiri kanan ni ada roda dan di bahagian tengah di dalam roda itulah yang penting tu, iaitu ada gandar. Gandar. Takal tetap ni mempunyai satu roda beralur yang membolehkan tali melaluinya. Okay, ini dia. Jadi murid perempuan tu tanya, apakah takal dan kegunaannya? Tapi sebelum tu kita pergi ke surat 129. Cara takal tetap berfungsi. Ini model kren. Okey, sebab awak semua belajar kat rumah kan. Kalau di sekolah di dalam makmal sains ada sebenarnya model kren ni. Model kren. Cikgu sebut betul. Model kren ni ada. Banyak. Rasa cikgu ada dalam 10-20 lah lebih kurang. Tapi itulah sayangnya tak berkesempatan awak nak guna. Tapi mana tahu kan? Mana ada dah tutup sekolah tu, sampai tutup sekolah. Kita lihat ni model kren. Model ini mempunyai bahagian tapak, tiang, lengan. Ni lengan. Takal dan tali. Okey, ada 2 takal di situ. Jadi bagaimanakah model ini berfungsi? Takal tetap pada model kren berfungsi apabila semua komponen ini disambungkan. Bila disambung, jadilah macam ni. Okay. Minta semua tengok-tengok sikit pada bahagian chat dekat komputer kamu atau tab kamu atau handphone kamu. Kadang-kadang cikgu ada bagi soalan. Okay, lihat semula pada buku teks muka 129. Bila kita assemble macam Avengers tu, assemble, berkumpul. Lepas tu kita dah sambungkan bahagian-bahagian dia ni. Jadilah satu model kren. Jadi kita lihat, seterusnya kita pergi ke muka surat 130. Jadi bagaimanakah takal tetap pada model kren boleh berfungsi? Ini sebelum beban diangkat. Kamu lihat tali dia tu.
Tali dia tu kendur. Kendur ni maksudnya tak tegang lah, tak ketat. Jadi tali ni dipasangkan atau diikatkan pada takal yang berwarna kuning. Yang dipanggil sebagai motor. Motor. Apakah fungsi motor tu? Fungsi motor ni iaitu dia yang akan menjalankan kerja, menarik beban tersebut. Jadi kita akan pusing motor tersebut. Lihat gambar yang kedua. Kita akan pusing motor tersebut sehingga tali itu ketat. Bila kita dah pusing dan tali itu pun akan jadi ketat dan akhirnya dapat mengangkat beban tersebut. Sehinggalah sampai ke tahap yang kita inginkan, beban tu diangkat. Tapi di sini kena hati-hati. Kalau di sini, selalunya pada bahagian takal motor ni, dia ada kekunci. Untuk mengelakkan apa yang berlaku, mengelakkan beban tu jatuh semula. Kalau siapa pernah tengok di sekolah, itu tiang bendera. Tiang bendera. Kat atas tiang bendera tu ada 3 tiang bendera kan kat sekolah kita. Kat atas tiang bendera tu ada takal. Inilah macam warna hitam ni. Kemudian yang kuning ni kita lah. Kuning ni kita sebagai motor. Orang yang menarik bendera tu lah. Lepas tu bila bendera tu dah tiba ke atas sekali, apa kita perlu buat? Kita akan ikat tali tu pada tiang bendera. Siapa yang pengawas-pengawas tu yang pernah buat kerja angkat naikkan bendera tu, tahulah tu. Sebab Cikgu Adam ni terangkan apabila tali ditarik, beban akan diangkat ke atas melalui takal tetap. Ini takal tetap. Yang ini takal kuning ni sebagai motor. Ini motor. Lihat muka surat 131. Ini dia kegunaan takal. Seperti cikgu beritahu tadi. Di sekolah, apakah yang akan berlaku jika tiang bendera tersebut tidak mempunyai takal? Apa boleh berlaku? Boleh ke bendera dinaikkan? Boleh ke? Tak boleh. Jadi terpaksalah seorang kena panjat tiang tu naik ke atas. Siapa boleh naik panjat tiang? Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Apakah perbezaan menimba air dari perigi menggunakan takal dengan tanpa menggunakan takal? Yang manakah lebih mudah? Mengapa? Lihat bahagian chat. Apa perbezaan dia? Siapa boleh bagi penerangan? Ada 2 gambar. Seorang lelaki sedang mengambil air di perigi. Satu gambar ada takal, satu lagi tiada. Apa beza kalau ada takal? Bagus Aiman. Jika kamu mengambil air dengan menggunakan takal, pekerjaan kamu menjadi lebih mudah. Kegunaan tenaga, kegunaan tenaga kamu tidak terlalu banyak. Kerja menjadi lebih mudah. Kalau tak ada takal, kena keluar tenaga lebih sikit lah. Sampai berpeluh-peluh mungkin. Tapi bagus juga kan, lepas tu lapar, makan.
Okay, ini dia muka surat 131. Lihat pula muka surat 132. Ini bot. Bot nelayan. Bot menangkap ikan. Kamu lihat di atas ni ya, pada jala tu dia menggunakan takal. Oh sorry, dipanggil pukat. Kalau dah besar tu, jala tu kalau dia besar untuk tangkapan ikan di tengah laut dipanggil pukat. Yang dia menggunakan takal. Mudah kan? Cuba bayangkan kalau manusia yang terpaksa nak menarik pukat ni. Seorang boleh ke nak guna? Mesti tak boleh kan? Perlu bantuan dalam 2 sampai 3-4 orang. Tapi lebih mudah jika ada takal. Kalau ada takal ni seorang pun boleh tarik. Okey. Yang kita lihat ini di kawasan pembinaan. Tadi dia guna crane. Sekarang ni kat tempat nak membuat kerja tu lah. Ini buruh binaan. Apakah yang akan berlaku jika barang yang berat diangkat tanpa menggunakan takal? Kamu rasa apa boleh berlaku? Dah lah kat tempat kerja pembinaan tu tinggi-tinggi kan? Tentulah boleh berlaku kemalangan. Okey, kita lihat pada murid yang terakhir tu, murid yang ketiga, apakah contoh lain yang mengaplikasikan takal dalam kehidupan? Apa lagi yang ada menggunakan pukal untuk memudahkan kerja? Okey, bagus Iman. Pernah dengar forklift tak? Kereta, macam truk kecil tu. Dia boleh angkat barang. Dekat airport ada, dia nak angkat barang-barang luggage masuk ke dalam kapal terbang ataupun di gudang-gudang. Forklift. Itu salah satu dia menggunakan takal. Ada lagi yang lain?
Kalau tak, cikgu ada satu video. Dia tolong dengar dan lihat ya. Video berkenaan dengan tajuk takal ni. Terdapat mesin ringkas yang kita gunakan setiap hari yang menjadikan kerja kita lebih mudah. Salah satu daripada mesin ringkas yang biasa digunakan ialah takal. Suatu contoh takal ialah takal tetap tunggal. Bahagian-bahagian takal tetap tunggal ialah roda beralur, ganda, tali dan beban. Okey, ini bahagian-bahagian dia. Cikgu terangkan tadi. Bahagian-bahagian takal tetap tunggal. Dan 4 bahagian iaitu ada alur, tali, roda dan gandar. Cikgu ulang sekali lagi, apakah maksud takal ni? Itu terlihat buku teks awak, muka surat 127. 128. Yang ini ya. Takal ialah satu contoh mesin ringkas yang memudahkan beban. Beban ni apa? Objek lah. Objek. Manusia pun boleh jadi. Diangkat ke atas dengan menggunakan daya yang kecil. Daya yang kecil ni maksudnya tenaga lah. Tenaga yang tidak banyak. Contoh kalau tak ada takal ni, terpaksa guna tenaga yang lebih lah untuk mengangkat sesuatu objek. Sekali lagi ya, takal ialah satu contoh mesin ringkas yang memudahkan beban diangkat ke atas dengan menggunakan daya yang kecil. Mesin ringkas, beban. Angkat ke atas, daya yang kecil. Okay. Kita sambung semula. Bagaimanakah takal berfungsi? Beban diangkat dengan menarik tali yang melalui takal tetap. Ini lihat gambar Raja. Lihat video tu. Mari kita lihat beberapa kegunaan takal. Kereta kabel menggunakan takal supaya ia dapat diangkat dari tempat yang lebih rendah ke tempat. Kapal menangkap ikan menggunakan takal untuk mengangkat ukat dari air. Kita menggunakan takal untuk mengangkat isi air di perigi. Kita juga menggunakan untuk menaik takal supaya ia
Angkat takal berfungsi, Okey, beban lihat. diangkat dengan menarik tali Berani, ya. menaiki takal tetap. Okay, ini dia takal tetap yang budak ni adalah sebagai motor. Okay, motor. Motor ni dia akan menarik tali dan takalnya akan mengangkat beban ke atas. Jadi kalau kamu bayangkan, adakah mudah kerja budak ni untuk menarik beban ni jika takal ni tiada? Senang tak? Contoh dia sangkut je ke atas tiang ni. Dia guna tiangnya saja sebagai penarik untuk angkat beban ni naik ke atas. Kamu rasa mudah tak? Mesti sukar kan? Dia terpaksa guna kerja yang banyak. Tenaga yang banyak. Kalau adanya takal ni mudah saja. Sebab dia macam roda. Kamu tarik dia berpusing. Yang ini tidak. Kamu tarik dia akan bergeser saja. Jadi dia akan jadi berat. Mari kita lihat beberapa Okay, ini kegunaan takal. Macam tadi kita dah kabel terangkan. menggunakan takal Kereta supaya ia kabel, dapat diangkat dari tempat yang crane. lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Kapal menangkap ikan Ini menggunakan takal untuk mengangkat Kapal menangkap ikan ikan. dari air. Kita Selain menggunakan tu, takal untuk ini mengangkat perigi timba tadi. berisi air di perigi. Kita juga menggunakan takal Ni dia tiang untuk bendera. menaikkan bendera pada tiang bendera. Di tapak pembinaan, takal digunakan untuk mengangkat objek yang berat. Okay, ni pekerjaan kita. Takal digunakan pada joran Ni dia untuk selain tu. mengangkat ikan dari air. Joran. Joran. Alat memancing ikan. Siapa yang pernah memancing ikan? Tak pernah mancing? Takal adalah mesin ringkas yang mempunyai kegunaan penting dalam kehidupan harian kita. Tak pun, mana tahu kalau adik kamu ada permainan yang mancing kecil tu kan, kamu tengok pada permainan alat mancing yang kecil tu. Kat situ ada takal. Ini mainan kecil. Okay, itu salah satu contoh-contoh kegunaan takal. Okay, cikgu ulang semula lah. Tengok sekali lagi video tentang mesin ringkas kita untuk tahun 4. Tahun 3. Terdapat mesin ringkas, mesin ringkas kita gunakan iaitu setiap hari takal. yang menjadikan kerja kita lebih mudah. Salah satu daripada mesin ringkas yang biasa digunakan ialah takal. Suatu contoh takal ialah takal tetap tunggal. Bahagian-bahagian takal tetap tunggal ialah roda beralur, ganda, tali dan beban.
Bagaimanakah takal berfungsi? Beban diangkat dengan menarik tali yang melalui takal tetap. Mari kita lihat beberapa kegunaan takal. Kereta kabel menggunakan takal supaya ia dapat diangkat dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Kapal menangkap ikan menggunakan takal untuk mengangkat pukat dari air. Kita menggunakan takal untuk mengangkat timba berisi air di perigi. Kita juga menggunakan takal untuk menaikkan bendera pada tiang bendera. Di tapak pembinaan, takal digunakan untuk mengangkat objek yang berat. Takal digunakan pada joran untuk mengangkat ikan dari air. Okay, ini dia antara contoh-contoh kegunaan takal. Okey, cikgu. Ada yang baru masuk ya? Okay, habislah tajuk hari ini. Jangan lupa ya, cikgu ada bagi nota. Terdapat mesin ringkas yang kita gunakan Agak dah. setiap hari yang menjadikan Jadi kerja on. kita lebih mudah. Salah satu Kejap. Okey, ni dia. Ni dia. Ini nota kita pada hari ini. Kalau kat dalam kelas ni dah kena salin dah ni. Okay, ini dia nota dia. Okay, unit 10 mesin. Okay, subtopik pertama iaitu takal. Apa itu takal? Satu contoh mesin ringkas yang memudahkan beban diangkat ke atas dengan menggunakan daya yang kecil. Okay. Kemudian pada takal ni dia ada bahagian-bahagian dia iaitu alur, tali, roda, gandar. Sebenarnya tali ni komponen lain lah. Tapi untuk mengangkat beban kita mesti ada tali. Perlu ada tali. Dipasangkan pada takal ni. Yang ada pada takal ni iaitu alur. Bahagian tengah ni yang diletakkan tali ni. Dan roda, kiri kanan dia. Gandar. Selain tu baru je. Tu pada langsir tu pun ada. Langsir tu untuk gerakannya. Okay, cara takal tetap berfungsi. Ini dia.
Apabila tali ditarik, beban diangkat ke atas. Beban akan, ni ada kesilapan. Beban akan diangkat ke atas melalui takal tetap. Ini dia, beban tu akan naik ke atas. Seterusnya ni adalah contoh-contoh kegunaan takal, kereta kabel, pukat pada bot nelayan. Ni di tapak pembinaan, anjuran. Selain tu kegunaan di perigi, tapi jaranglah sekarang, awak tak ada. Di bandar-bandar ni mana ada perigi. Selain tu apa lagi, satu lagi bendera, tiang bendera. Okey. Jadi yang ini kalau kamu rajin salinlah dengan lukis gambar ni. Tapi cikgu benarkanlah kalau boleh, kalau kamu nak print pun boleh. Okay. Nampak tak nota ni? Okey, habislah tajuk. Cikgu, kalau print sampai dalam buku boleh Yes. ke? Boleh, boleh. Dia salin dia tapi boleh je. Ya, nanti cikgu share. Cikgu dah hantar kat WhatsApp ataupun dalam Google Classroom kamu pun ada ni. Ya, kejap ya. Tak nak keluar pula gambar. Lambat. Alia ni. Okey, seterusnya latihan awak pada hari ini. Sila buka buku aktiviti awak ni Lihat pada muka surat 85. Cikgu dah. Okey, muka surat 85. Buku aktiviti awak sehingga muka surat 80. 8. Okey, muka surat 88. Dah ada dalam WhatsApp dah, cikgu dah letak dalam WhatsApp dan juga dalam Google Classroom. Kena buat yang daripada 85 sampai 88 tu lah. Ya, betul. Okey. Kemudian nanti cikgu akan ada masukkan juga latihan dalam Google Classroom. Hari ini tak, cikgu tak masukkan lagi. Okay, ada pertanyaan. Dah boleh lah on mic. Tapi tak boleh ramai-ramai. Siapa nak cakap pun on. Siapa ada pertanyaan boleh on mic. Kusok betul. Kusok berapa cikgu? Mesti ingat.
Cikgu. Buku surat 85 dengan 88. Ya, saya. Kan, yang sistem suria ni kan, kalau dah siap Ya. kan, kena snap ke sistem Ha? suria? Berapa cikgu? Tak perlu. Cikgu dah ada bagi dia punya jawapan dia, boleh mak kamu boleh tanda. Berapa cikgu? Cikgu ada bagi dalam Surat berapa cikgu? Telegram. Surat 85 sampai 88. Cikgu. Ya, saya. Latihan tajuk sistem suria tu cikgu dah ada bagi jawapan dia. Siap cikgu. Okay, ada apa-apa lagi soalan? InsyaAllah hari Jumaat ni kita akan ada lagi satu kelas. Kamu kelas mana Tuan Nassim? Buku aktiviti, siapa yang kelas 3 UAA, cikgu dah letak di sekolah, di kantin. Nanti bolehlah ambil, dapatkan di kantin. Okeylah, kalau tak ada apa-apa, cikgu tamatkan kelas pada hari ini. Okey. Harap kamu semua dapat siapkanlah kerja. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bekerja. Salam. Salam. Bye, go. Bye. Bye cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Cikgu ni dia nak cakap. Lodoh.
Jangan. Mana lebar? Oh, bien. Alah, sian. Baring-baring. Alah. Yelah. Kenapa? Kina. Kina lah. Ini. Kina. Tak nampak. Dia nampak. Ya, Sakina. Ya. 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 Adiknya mana? Kan dia punya adik mana? Oh, adiknya tak. Lupa nak off. Kejap. Apa nak stop recording?